Soalan 6. Magnesium bertindak balas dengan asid persamaan kimia dia. Tindak balas semakin berlahan kerana apa? Isi padu gas hidrogen semakin bertambah. Bukan, tak ada kaitan. Jisim magnesium semakin berkurang. Betul. Jisim dia semakin sikit. Kepekatan asid hidroklorik semakin berkurang. Betul. Jadi kepekatan dia semakin berkurang lah, akhirnya menjadi akhirnya asid semua akan hilang. Bertindak balas lengkap. Jadi 2 dengan 3 betul. Kepekatan magnesium klorida semakin bertambah. Okey, walaupun 1 dengan 4 adalah betul, tapi dia tak ada kaitan sangat tentang tindak balas ini semakin berlahan. Tindak balas semakin berlahan dia bergantung kepada bahan sebenarnya. Jadi bahan dia semakin berkurang. Ini yang menyebabkan tindak balas semakin berlahan. Jawapannya boy. Soalan 7. Yang manakah paling sesuai untuk menentukan kadar tindak balas? Jadi yang paling sesuai kalau ada gas, kita pilih gas. Kerana gas boleh kita ukur dengan menggunakan burette. Jadi jawapannya boy, isi padu gas karbon dioksida. Jisim kalsium karbonat pun boleh, tapi yang paling sesuai adalah kalau ada gas, kita pilih gas. Yang lain susah sikit kita nak ukur. Soalan 8. Cuprum 2 oksida bertindak balas dengan asid. Jadi yang manakah mempunyai kadar tindak balas yang paling tinggi? Jadi untuk ini dia berkaitan dengan bab 6 sebenarnya. Kita kena tentukan kepekatan untuk A, B, C, D dulu. Cikgu akan tunjuk satu sahaja, yang lain nanti saya terus bagi jawapan. Untuk menentukan kepekatan, saya guna simbol kepekatan. Untuk jawapan A, kita guna jisim bahagi dengan air. Jadi air kalau ingat bab 6, kalau cm kita tukar dia ke dm. Menjadi 1 dm3. Akhirnya untuk A, kepekatan dia adalah 100 gram dm negatif 3. Jadi guna cara yang sama, kita dapatkan kepekatan untuk BCD, kemudian kita bandingkan kepekatan dia. Sekejap. Baik, jadi ini adalah kepekatan dia. Yang ini 100, 100, ini 200, ini 2000. Jadi jawapannya dongki. Kerana kepekatan dia lebih tinggi, jadi kadar tindak balas dia lebih tinggi. Minta maaf, asalnya cikgu telah buat kesilapan. Saya bagi jawapan C, betul tak? Minta maaf, jadi C bukan jawapan. Jadi sepatutnya jawapannya dongki. Soalan 9. Terdapat satu graf yang menunjukkan 2 eksperimen. Berdasarkan graf, dapat disimpulkan bahawa saiz magnesium yang digunakan adalah berbeza. Salah. Okey. Kenapa A salah? Kerana graf ini dia tidak bertindih antara satu sama lain. Jadi, kalau dia tidak bertindih, maksudnya bilangan mol bahan yang digunakan adalah berbeza. Jadi, kalau A salah sebab dia hanya tukar saiz. Jisim, kepekatan, isi padu semua adalah sama. Jadi, dia sepatutnya akan bertindih kalau jawapannya A. B pun sama. B, dia hanya tukar suhu. Jadi, graf dia sepatutnya dia akan bertindih antara satu sama lain. C sama juga. Makin yang digunakan, dia tidak akan mempengaruhi bilangan mol. Dia hanya akan menjadikan tindak balas lebih cepat. Maka satu lengkuk di atas, satu lengkuk di bawah. Dan belakang sini dia mesti sentuh antara satu sama lain. Jadi jawapannya dongki. Kepekatan yang digunakan kalau berbeza, dia akan menghasilkan bilangan mol bahan tindak balas yang berbeza. Baik. Ini adalah contoh graf. Kalau dia gunakan saiz yang berbeza, jadi ketulan kecil, kadar tindak balas dia lebih tinggi, lengkuk dia di atas. Kalau ketulan besar, kadar tindak balas dia lebih rendah, lengkuk dia di bawah. Dan belakang dia mesti akan sentuh, dua-dua lengkuk ini akan sentuh kerana bilangan mol bahan tindak balas yang digunakan adalah sama. Dia akan mendapat hasil isi padu gas yang sama. Okay, jadi konsep yang sama digunakan untuk faktor suhu dan makin. Okay, kita tengok satu lagi soalan 10 yang lagi pening kepala. Soalan 10, graf macam ni. Okay, jadi
Eksperimen 1 ini menggunakan ketolan zinc berlebihan dan 50 cm3 asid nitrik 1.0. Baik, situasi eksperimen 1 gunakan ketolan. Dan yang ini adalah isi padu dengan kepekatan dia. Kita boleh tentukan bilangan mol dulu, iaitu gunakan formula N sama dengan mv/1000. Jom, saya tentukan bilangan mol dia. N sama dengan mv/1000. Baik, saya dapat jawapan 0.05 mol. Okay, ini adalah bilangan mol dia. Okay, jadi garisan dia di atas. Jadi nanti eksperimen 2, bilangan mol dia mesti kurang dari 0.05 kerana garisan dia di bawah. Okay, kita tengok soalan pilihan jawapan. Okay, A, B, C, D. Kita bincang setiap satu. Kenapa jawapan bukan A, B dan C tapi jawapan donkey. Sekejap. Okay, jadi untuk selesaikan soalan ini, saya cadangkan belajar kira dulu bilangan mol. Lepas itu boleh kita banding dengan bilangan mol eksperimen 1. Jadi kirakan bilangan mol untuk A, B, C dan D. Gunakan formula N sama dengan mv/1000. Jadi cikgu kira sekarang. Baik, saya telah mengira bilangan mol dia. Nampaknya berdasarkan bilangan mol kita sudah boleh menentukan jawapan. Okey, kita tengok A, salah. Kerana bilangan mol eksperimen 1 dengan 2 adalah sama. Jadi garisan AQ dia sepatutnya dia bertindih, sentuh antara satu sama lain. Jadi A salah. B pun sama, bilangan mol dia adalah sama. Jadi dia sepatutnya sama juga, dua garisan itu dia bertindih satu sama lain. Okey, untuk C. Untuk C, bilangan mol dia 0.10. Lebih banyak daripada 0.05. Maka garisan ini tak sepatutnya di bawah dia. Sepatutnya garisan ini di mana? Lebih atas daripada 0.05. Jadi C adalah salah. Akhirnya jawapan D adalah betul kerana 0.025 mol. Bilangan mol dia adalah lebih kecil. Jadi garisan dia lebih rendah. Okay, saya tunjuk di sini supaya belajar lebih faham. Jadi garisan dia nampak tak? Eksperimen 2 garisan dia lebih rendah bukan? Sebab dia 0.025 mol. Mol dia lebih kecil. Jadi garisan dia lebih rendah. Okay, kenapa mula-mula dia lebih tinggi? Sebab kepekatan sama, bukan faktor kepekatan. Okay, sebab dia menggunakan mangkin. Dia menggunakan mangkin. Okay, mangkin di sini telah meningkatkan kadar tindak balas dia. Akhirnya eksperimen 2 adalah lebih tinggi daripada eksperimen 1 pada permulaan. Tapi AQ sekali dia akan lebih rendah kerana bilangan mol dia adalah lebih rendah. Itu saja untuk 5 soalan. Kita teruskan dengan video ketiga.